Suara clear? Clear. Assalamualaikum Tika Malia. Baru nampak muka. Okay. Sekejap start record. Okay, start recording. Ya Allah, berapa kali dia nak start ni? Recording a meeting. Oh, dia kata recording a meeting without consent of all participants may be illegal. Korang consent ke tak I record Okay, tak boleh tak boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan majlis kita hari ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, hari ini insya-Allah kita akan bercakap tentang faktor kesihatan. Adakah cukup sekadar menjaga pemakanan? Okey, so lebih kurang macam itu topik kita pada hari ini. Dan rasanya kita boleh teruskan kita punya topik hari ini dengan speaker kita yang pertama untuk bercakap tentang topik ni. Kita persilakan Puan Juwita. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Okey, topik kita pada hari ini waktu kesihatan. Tadi saya memang tak ada slide lah, cakap je. Okey, waktu kesihatan, adakah memadai sekadar menjaga pemakanan? Baik, kita selain daripada jaga makanan, kita senam pandai adalah satu gaya hidup yang sihat daripada luar dan dalamnya. Kenapa kita ada senam? Kerana bersenam untuk fungsi atau makan sihat kita dah makan, dah jadi badan, dah jadi darah daging yang baik, dah jadi muscle, tisu-tisu yang baik-baik tu. Jadi kita kena gerak-gerakkan lah supaya otot-otot jantung menjadi sihat, oksigen boleh sampai pada jantung kita. Jadi kita punya bacaan jantung dalam jantung pun baik. Kalau kita tengok perubatan di hospital juga, orang yang kalau accident ke apa kan, bila dia dah makan ubat, dia pun kena pergi juga fisioterapi lah apa semua kan. Ini yang salah satu bentuk senaman-senaman lah untuk baik pulih badan kita. Jadi kalau kita dah makan itu ini tapi duduk je baring je, benda tu tak ada khasiat tu tak sampai lah. Macam kita urat-urat halus-halus dalam badan kita, dia seluruh badan kita daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki dipenuhi dengan saluran darah halus-halus tu. Sebab itu kadang-kadang bila kita tak ada yang tak bersenam, makan pun tak jaga, jadi dia punya rasa kepas sana kepas ni kan. Jadi dia punya lemak-lemak semua tu yang tak guna tu akan mendap dalam saluran darah. Jadi bersenam ini sangat perlu bagi orang. Itulah sebab dia juga baik untuk otak. Bila kita bersenam, saluran kita berpeluh, kita bersenam secara dengan ahli keluarga, kita akan ada satu komuniti yang sihat. Kita akan rasa ceria lepas kita bersenam, badan berpeluh kan. Jadi cara umumnya dia akan jaga imun kita. Kita akan rasa gembira, jumpa dengan kawan-kawan, bersenam dengan secara berkumpulan. Selain daripada tu, dia juga jaga bersenam ni boleh mengawal berat badan kita lah. Bila kita dah makan-makan tu, itu bangun, lepas kita makan lagi. Jadi fungsi badan kita, kita tak gunakan dengan sepenuhnya.
Selain senaman juga boleh kurangkan risiko sakit. Kalau kita sakit sendi-sendi kan, kita dah dah makan produk-produk semua, kita perlu juga buat macam dalam Johor ni dia kita ada macam jatuh kan, kita genggam-genggam ke apa, tapping tu. Itu juga salah satu daripada cara-cara lah untuk mendapatkan kesihatan kesembuhan. Bukan setakat makan sajalah. Kalau kita makan produk macam fiber, like berry semua tu, kalau kita tak ada senaman, jadi kurang pesan ni, kurang sikit sebab khusus dia ada keliang-keliut dia tu. Bila kita bersenam, tapak kaki kita ni dia akan ada gelombang-gelombang yang dia akan membantulah sistem pencernaan ke seluruh badan kita. Gaya hidup selain daripada kita bersenam ni, kita nak tidur yang cukup, persekitaran yang positif kan. Kalau macam kita dah bersenam, kita jumpa orang-orang yang cakap yang negatif pun kita boleh tuai diri kita. Sebab emosi tu kita dah jaga. Daripada bersenam tadi, kita dah jaga kesihatan tubuh badan kita daripada otak kita sampai ke hujung kaki tu. Jadi secara emosinya kita boleh handle lah hujan-hujan yang kecil yang kita boleh handle lah. Kita tak macam terlampau emosi sangat bila orang cakap negatif sikit pasal kita dah plastik, kita rasa tak puas hati. Tapi dengan bersenam sangat-sangat membantu. Sebab itu daripada pengalaman saya sendirilah. Sebabnya selain saya dah makan produk-produk jaga kesihatan dan bila saya jaga arwah suami yang sakit, macam ni kan dia banyak plan bila sakit nak itu, nak ini kan. Jadi kita kadang-kadang kita rasa stres. Bila kita stres, bila kita tak handle stres tu, kita jadi macam memberontak. Macam kita tak boleh nak layan sakit yang kita yang kita jaga. Jadi dalam masa yang sama memang saya kena jaga cara macam mana dijadualkan hari-hari kita tu. Taklah semestinya setiap hari kita kena exercise sekali. Dia selang-seli lah, satu hari tu kita buatlah stretching selama 30 minit. Kemudian kita buat selang sehari tu kita jadualkan diri kita sendiri untuk dapatkan kesihatan tu. Selain daripada tu kita boleh buat sit up ke apa yang mudah-mudah je lah, mengikut pada kemampuan pada individu. Kalau macam individu yang ada suami, ada rumah tangga yang kena jaga, maknanya mereka kena cari satu masa, sekurang-kurangnya seminggu 2 kali buat stretching yang mudah-mudah pun, insya-Allah untuk keseluruhan tubuh badan kita, supaya darah-darah yang baik tu dia boleh sampai daripada jantung pump kepada seluruh badan kita. Sebab kalau kita tak buat macam tu, nanti dia macam kebas ini. Kalau duduk terlampau lama, macam orang yang duduk di komputer lama-lama sangat, nanti dia sakit tengkuk, dia sakit tu. Maknanya renggangan-renggangan ni sangat perlu sebenarnya. Kalau orang yang bekerja memang setiap hari buat renggangan dan hilang. Ada apa-apa nak cakap? Okey, selain daripada yang senaman ni, kita pun boleh juga buat kerutan-kerutan. Tapi kalau kerutan ni mungkin ada orang yang tengah ikut ada orang yang lakukan orang ikut
Sebab kalau untuk kita sendiri je setakat tapping pun boleh lah, tapping sebab ini sangat membantu. Jadi nampaknya macam ilmu dia macam kecil sangat, tapi kalau kita buat berterusan, amalkan sebelum tidur, kita amalkan picit jari-jari kita daripada tiap-tiap ruas jari pun tidur kaki kan, nanti dia akan membantu saluran darah tu jadi lebih sihat lah. Itu yang saya biasa buat lah dalam kehidupan hari-hari lah. Dan saya juga nasihatkan pada anak-anak, pada kawan-kawan yang mana kadang-kadang dia orang datang tanyalah kan, dia kata sakit perut ni macam mana nak buat dah makan ni, dah makan tapi macam tak nak jalan. Dia kata okey, you buatlah senaman macam ni, buat renggangan ataupun buat urutan jari yang itu membantu jugalah. Actually sangat-sangat membantu. Sebab kalau kita tengok di hospital pun banyak yang ada tempat-tempat ni macam mana dia akan sediakan tempat orang-orang yang sakit tu supaya dia jangan baring, kena bangun, exercise, buat senaman-senaman ringan untuk cepat pulih, untuk baik pulih kesihatan badan keseluruhannya lah. Yang sangat penting sekali menjaga ikuti lah kesihatan kita seluruh setiap hari, walaupun kita dah berumur ke, walaupun kita dah anak-anak dah besar ke, dah tak ada kan, dah masih duduk sendiri-sendiri, jadi kita tinggal kadang-kadang tinggal suami isteri, jadi mesti tu kalau kita tak jaga daripada mula, jadi bila dah sampai tahap-tahap yang macam ni, jadi dia akan mempengaruhi banyak benda. So, jadi daripada situ nanti kita mulalah jadi nyanyuk, jadi merepek ataupun makan pun tak jaga, sebab kesihatan mentaliti kita tak dapat nak kawal sebaik mungkin daripada awal-awal sekali lah. Itu je saja nak kongsinya. Okey itu je. Okey, terima kasih Aunty Ita. Thank you so much. So maksudnya kesimpulan yang saya rasa dapat daripada perkongsian Aunty Ita tadi, memanglah sebenarnya kita punya, kalau nak sekadar nak kata jaga pemakanan saja memang tak mencukupi lah kan. Walaupun memang pemakanan sihat tu sangat-sangat penting, tapi kita tak boleh rely on that only. Maksudnya kita kena sentiasa bersenam, sebab bila kita bersenam tu darah-darah akan jalan dengan lancar ke seluruh badan. Kan kalau orang macam bedridden pun, orang yang terlantar atas katil, doktor akan suruh kita buat fisioterapi. Kita secara sebagai penjaga kena selalu massage tangan dia kan, angkat kaki, tak boleh biar suap makan je kan. Takut jadi bed sore kata orang kan, kalau bagi bed sore tu kalau siapa yang tak tahu, kadang-kadang boleh melecet dekat belakang tu sebab baring terlalu lama. Dan pernah ada kes Aunty Liza pernah share, dia punya bed sore dia sampai belakang badan dia berlubang macam ada lubang, betul-betul lubang lah, penuh dekat belakang badan dia. Okay, berlubang sampai kena tabur lingzi apa semua banyak-banyak baru boleh pulih balik. Dan selain daripada bed sore tu, melecet kat belakang tu, jari-jari kaki semua pun akan cramp juga kalau tak bergerak langsung. Kan kalau kita pun kadang-kadang kita macam dah lama sangat duduk dekat atas kursi buat kerja kan, kadang kita nak buat macam ni lah kan, nak stretch badan kan, nak rasa sedapkan sikit badan. So sama juga, bayangkan orang terlantar, dan juga kalau kita setakat stretch badan je, tapi kalau mampu untuk buat lebih daripada tu tapi tak buat, itu yang kadang-kadang jadi lagi teruk. Sebab ada orang yang dia suka makan, taat lah makan produk kan, taat makan lingzi lah, taat makan suplemen tu, suplemen ni sebenarnya, pagi-pagi minum macam-macam lah herba yang benda baik-baik saja. Tapi lepas dah makan tu, dia duduk je, rehat, tak buat apa-apa. Cukup masa tidur, cukup masa bangun, makanlah lagi segala-gala macam. Okay, so
Ini memang tak cukup lah. Orang-orang macam ni biasanya dia tak akan jadi sangat-sangat sihat. Dan I ingat satu perkongsian anti ni lah, rasa yang pernah share dulu masa dekat meeting. Bila kita nak betul-betul sihat, nak kata badan kita betul-betul sihat, kita selalu cakap Lindsay ni boleh buat holistic cleansing, kan? Holistic cleansing ni maksudnya pembersihan secara menyeluruh. Dan kalau kita nak sihat pun, kita nak sihat secara menyeluruh, kan? So macam mana nak sihat secara menyeluruh ni sebenarnya ialah satu, kita kena jaga pemakanan. Pemakanan ni maksudnya kita kena makan benda yang elok-elok lah, macam piramid makanan kita semua pernah tengok kan. Maksudnya satu hari kita kena ada makan fiber, ada makan karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Kena lengkap semua benda tu. Kita tak boleh fokus kat sayur saja kan sebenarnya kan. Tak boleh makan ayam je daripada pagi sampai ke petang, tak boleh. So kena ada balance, satu. Lepas tu kita kena buat senaman. Macam kita kata tadi, kita kena ambil masa, cari masa untuk kita buat exercise. Kalau tak boleh setiap hari, buatlah setiap minggu beberapa kali. Tak boleh juga buatlah seminggu sekali. Atau kita kena memang cari masa lah ikut kita punya aktiviti macam mana. Okay. Selain daripada senaman, kita kena jaga lifestyle. Lifestyle ni cara kita tidur, okay. Dah makan benda elok, dah bersenam, tapi tidur tak jaga. Mungkin sebab faktor kerja, mungkin sebab faktor lifestyle, suka berhibur waktu malam ke kan. So kita kena tukar benda ni sebab tidur kena jaga, waktu malam kena tidur, waktu siang kena jaga, ni adalah sangat-sangat penting. Waktu tidur, waktu siang tak boleh qada balik. Waktu malam yang kita tak tidur tu lain rasa dia, okay? So kalau atas faktor kerja, sekali-sekala kita tak boleh nak buat apa lah kan. Tapi kita kena keep in mind, kalau ada, kalau boleh, kalau dalam keadaan yang tak perlu kerja ke apa, waktu tidur kena tidur. Okay, waktu berjaga kena berjaga. So kalau kita cukup tidur, sebenarnya bila kita bangun pagi tu, kita dah rasa segar, fresh sepatutnya kan. Kita bangun pagi patutnya rasa fresh. Selain daripada jaga tidur, kita kena jaga lifestyle. Jaga lifestyle ni maksudnya contohnya tak merokok, okay, kita tak buat aktiviti-aktiviti yang tak sihat, kita buat aktiviti yang bagus saja, okay, selain senaman, jaga makan dan sebagainya. Lepas tu holistic punya health ni juga, selain daripada tu kita kena jaga stres. Ni paling senang lah nak buat sebenarnya kan. Stres, jangan stres lah, okay, happy je, best tak? Okay, so of course lah stres ni kadang-kadang kita tak boleh nak elak. Nak kata jangan stres tu mustahil lah. Ada ke manusia tak pernah stres dalam kehidupan? Nak pilih baju warna apa, nak pakai pun dah stres kadang-kadang pagi-pagi kan. Tapi yang paling penting ialah kita kena tahu how to manage stres tu. Kita kena tahu macam mana nak kawal kita punya tekanan. So kalau semua orang ada tahap tekanan yang berbeza-beza, ada challenge yang berbeza-beza. Yang penting kita kena tahu macam mana nak kawal bila kita menghadapi sesuatu tekanan. Okay, jangan fikir stres sangat sampai sakit sangat kepala sampai dah tak boleh nak buat kerja. Itu yang bahayalah, itu yang akan merosakkan badan kita sebenarnya. Okay, so kita pun semua tahu kan, stres akan menurunkan kadar oksigen dalam badan, dan bila kadar oksigen menurun dalam badan, kalau kita ada sel kanser tu happy sangat dan akan membiak dengan sihat. Okay, so stres memang tak boleh, perlu dikurangkan amat sangat, especially untuk orang yang ada penyakit seperti kanser. Dan last kali Antina pernah cerita ialah selain daripada kita menjaga makanan, senaman, jaga lifestyle dan tak stres, kita juga perlu menjaga spiritual kita. So kita as a Muslim, kita jaga ibadat kita, jaga solat kita kan, selalu macam apa kata orang, reda dan ketentuan itulah kita selalu memang selaras lah dengan kita punya ajaran Islam kan. So kalau orang yang di luar sana, kalau kita ada kawan-kawan non-Muslim pun, kalau nampak dia macam tak sihat, stres dan sebagainya, kita ajar dia untuk masing-masing ada pegangan masing-masing. Cuma ingat balik kepada benda-benda yang di luar kawalan kita. So kalau kita ingat pada benda-benda yang di luar kawalan kita, dan kita boleh to let go dan lebih relax lah. Okay, so makanan, fizikal, senaman, jaga lifestyle, jangan stres, minda. Okay, itu nama dia, minda lah, jangan stres tu, dan juga spiritual kita kena jaga. Barulah
kata kita boleh jadi betul-betul sihat lah. Kalau jaga semua ni, insyaAllah kita akan jadi betul-betul sihat. Okey. Seterusnya, Encik Sofia ada ke? Encik Sofia ada tak? Sebelah-sebelah ni siapa bukan Sofia? Okey. Kalau Encik Sofia tak masuk lagi, mungkin lewat sikit. I nak sharekan sikit lah apa yang telah kita sharekan tempoh hari tentang keadaan makanan yang kita makan hari-harian sekarang ni. Okey, zaman sekarang punya pemakanan, kalau perasan zaman-zaman dulu tak ada proses food langsung kan. Zaman-zaman dulu semua bahan yang natural lah, sayur pun tanam sendiri, ikan pun pancing sendiri, dapat ikan, ayam sembelih sendiri kan. Masa zaman mak ayah kecil-kecil dulu dia cakap diorang sembelih ayam sendiri dan sebagainya. So bila zaman kami ni membesar, okey, baya kita ni membesar, kita dah diperkenalkan wujudlah, dah ada Maggi, dah ada makanan yang instant, makanan instant ni, okey, makanan benda yang simpan dalam freezer, lepas tu panaskan aja, benda macam tu. So bila awal kemunculan produk-produk makanan ni, dia menjadi sesuatu yang best lah pada kebanyakan orang, sebab yelah lebih mudah nak sediakan makanan. Kadang-kadang orang tak sempat nak makan sebab kerja, dan sebagainya. So beralih kepada processed food. Kita diperkenalkan dengan processed food. So lama kelamaan, berpuluh-puluh tahun selepas itu, barulah sekarang ni kita dah nampak kesan dia. Processed food ni apa kesannya pada kesihatan kita. So dulu, zaman-zaman dulu, ada orang yang hidup kerja, tua dan baru meninggal. Okey. Lama kelamaan hidup dia kerja, tua, sakit, baru meninggal. Okey. Zaman sekarang lahir kerja, setengah kerja, tak sempat tua lagi dah sakit. Okey, sakit tu lagi cepat. Ada pula yang kita sekarang tahulah, banyak cases yang lahir pun dah ada penyakit. Tak sempat nak membesar, tak sempat nak sampai tua lagi, dah ada penyakit. Okey, so ini adalah sebenarnya kesan daripada salah satu faktornya adalah pemakanan kita lah. Bukan pemakanan kita hari ni atau pemakanan kita semalam, tapi pemakanan yang dah berpuluh-puluh tahun dulu punya cerita kan. Tapi efek dia adalah sekarang. So kita dah nampak benda tu. Ramai orang pun dah sedar dan dah kembali kepada fitrah kan. Sekarang kita dah orang dah mula menjual makanan organik, mula mengajar untuk bercucuk tanam sendiri di rumah, bela ikan, lepas tu boleh ikan yang boleh dimakan, belalah ikan yang boleh dimakan, macam tu lah kan, supaya semua orang dah lebih peka lah. Semua orang dah sedar sebenarnya yang processed food tu sebenarnya bukanlah makanan harian, tak boleh dimakan setiap hari sebenarnya kan. Dulu kalau zaman sekolah pergi asrama, standard lah, selain kita pack baju seluar semua, kita mesti pack Maggi. Itu macam satu essential pula untuk orang-orang yang duduk kat asrama dulu kan. Terus sekarang kita tahu itu bukanlah essential sebenarnya, dan itu sebenarnya in fact satu racun pula, satu benda yang tak elok pun sebenarnya. Okay, so bila orang dah start sedar pada benda ni, kita dah slowly lah, Alhamdulillah kita kat sini pun dah sedar tentang benda ni, dan slowly kita nak educate family kita dan educate orang sekeliling kita untuk beralih kepada gaya hidup yang lebih sihat. So hari tu kita belajar tentang macam mana processed food ni bahaya sebenarnya untuk kita. Apa yang bahaya sangat processed food ni? Dulu I tahulah, okay, I start kurangkan makan nugget ialah bila dulu kita suka makan nugget kan. Masa kecil kita nugget tu senang sebab tak ada tulang kan, tak ada tulang, senang nak makan. Lepas tu dia macam cute, lepas tu dia sedap pun, sedap juga kan. Lagi-lagi yang tempura nugget tu kalau kat sekolah, memang best lah kan. Lepas tu untuk bagi budak-budak pun senang sebab dia senang nak pegang. Lepas tu budak-budak pun suka. So kita tahulah sebenarnya kenapa dia jadi sedap tu. Salah satu sebabnya dan letak
perisa yang menyedapkan. Okay, perisa yang menyedapkan tu yang dulu, dia nak cakap kan, dulu nugget tu I rasa macam nak start kurangkan sebab I tahu dalam nugget tu sebenarnya dia hanyalah byproduct ayam. Okay, byproduct ni maksudnya ialah memang ada ayam betul kan, tapi dia hanyalah macam sisa-sisa bahagian ayam. Macam ayam kan ada yang dia ambil daging dia untuk jadikan filet ke dan sebagainya kan. Lepas tu adalah kalau tak silap ialah itu maksudnya byproduct kan. Lepas tu dia adalah saki-baki dia tu, dia blend jadilah nugget ayam macam tu. Okay, so macam sisa-sisa daripada ayam tu lah maksudnya kan. So selain daripada tu, proses food juga bermaksud ada perisa pewarna tambahan lah dalam tu kan. Perisa tambahan, pewarna tambahan. So dulu kita tak faham. Jadi kita cakap pasal kita dulu selalu cakap aku selalulah cakap benda ni, kalau ambil vitamin, suplemen dekat farmasi tu, pastikan jangan ambil yang bahan-bahan berasaskan sintetik. Okay, ambil lah bahan-bahan yang berasaskan semula jadi. Action je cakap kan, tapi apa masuk bahan sintetik tu sebenarnya? So baru-baru ni baru I faham bahan sintetik ni sebenarnya adalah bahan-bahan yang berasaskan petrokimia. Okay, petrokimia, petroleum, okay, yang diproses, okay, yang diproses dan melalui banyak proses, melalui banyak proses dan dia seolah-olah hujungnya tu ada 3 cabang. Satu daripada satu sumber petroleum yang sama, hujung-hujungnya daripada proses, satu tu cabang pergi ke industri plastik, satu lagi pergi ke industri tekstil buat kain. Okay, so lagi satu corongnya adalah industri pemakanan. Bayangkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat plastik dan untuk membuat kain tu juga adalah daripada unsur yang sama untuk industri pemakanan. So adalah maksudnya daripada petroleum tu adalah dia dah singkirkan benda-benda yang agaknya tak sesuai untuk makan, dah singkirkan. So adalah mungkin satu bahan yang dikatakan selamat, yang dikatakan selamat untuk dimakan. Tapi kita tahulah unsur dia adalah petrokimia. So yang last kali tu yang digunakan untuk industri pemakanan tu, itulah yang dikatakan perisa tiruan. Contohnya dalam vitamins kan, vitamin yang ada berperisa orange contohnya, tapi dia tak gunakan perisa orange asli, dia tak perah buah orange tu dan ambil flavor daripada situ masuk dalam vitamin tu kan. Dia ambil unsur daripada hasil daripada petrokimia yang telah diuraikan tu dan dia alter sampailah adjust rasa dia jadi rasa macam orange. Rasa dia macam orange. Dia kata perisa orange. Dia tak kata ni adalah hasil daripada orange punya extract. Okay. So perisa orange tu yang dia masukkan dalam suplemen. Ini adalah kita nak faham lah apa maksud suplemen yang berasaskan sintetik tu. Kenapa kita go for produk yang kalau boleh tak ada perisa pewarna? Sebab kita tak perlukan pun sebenarnya kan. Perisa dengan pewarna tu sebenarnya kita tak perlukan. Kita nak the khasiat daripada suplemen tu sahaja sebenarnya kan. So bila kita benda tu tak perlu masuk dalam badan kita, dia dah jadi benda asing lah dalam badan. Dia jadi benda asing dalam badan. So kalau setengah orang kata alah sikit je tak apalah kan, sikit je bukannya banyak pun, bukannya petroleum plumbum dalam susu formula tu daripada negara China. Betul ke Allah Alam, tu I tak tahu. Okay, tu I tak tahu. Tapi boleh tahu apa plumbum? Plumbum tu apa? Plumbum tu kalau yang I faham, plumbum tu lead LED. So dia macam mana? Nanti dia adalah bahan Dia macam metal. Bahayalah untuk badan kan? Lead tu memang boleh meracunkan badan rasanya. Memang bahaya kan. So setengah orang mungkin kata alah sikit je tak apalah kan. So kalau kita sikit daripada kecil kita ambil kan. Tadi yang kita kata daripada susu formula, imagine maksudnya daripada baby lah kita dah bagi tu, hari-hari pula tu
Dan bukan susu je kan, dalam most of the pemakanan pun ada perisa pewarna tiruan tu. Okey, selama-lama bila dah bila dah meningkat usia tu ada penyakit. Lepas tu kita kita dah ada penyakit, kita turunkan pula kepada generasi yang lain. Sebab itulah sekarang ni baby pun baru lahir pun dalam perut pun doktor dah detect ada masalah. Kan? So kalau orang macam tak faham macam mana baby tu kan adalah sehelai kain putih, macam mana dia boleh dah ada macam-macam penyakit. Ada yang kata mak bapak tak ada pun penyakit ni, macam mana anak dia boleh ada kan. Sebab benda-benda ni lah, benda-benda ni yang telah benda asing macam ni, macam plumber lah, apa benda ni yang telah mengubah agaknya molekul-molekul dalam badan kita. Okay, so sebenarnya kalau kita fahamkan balik sistem badan kita, kalau sistem badan kita berada dalam keadaan baik, kalau ada benda asing yang tak elok masuk dalam badan, sebenarnya sistem imun kita boleh singkirkan. Kan? Itu kalau kita punya sistem imun baik lah, cantik, tip-top. Tapi kalau kita punya sistem imun pun dah jam, benda lain masuk pun dia nampak macam gang je, biarlah kan. Selama-lama akan accumulate dalam badan kita. Bila accumulate dalam badan kita, lama-lama jadi menimbun dan sepatutnya dia keluar tapi tak keluar. So itulah dia jadi penyakit. Itulah dia jadi bukan jatuh sakit, tapi memang kita membela penyakit tu jadinya. Okay, so itu antara benda yang kita kena sedar lah dalam keadaan sekarang kita ni kan. Nak tak nak, kan kita punya CEO kata pada tahun 2020 ni lah kan, sepatutnya setiap meja dekat rumah mesti ada sebotol Lingzi. It's a must already, and it's very true. Sekarang ni memang kena ada sebotol Lingzi. Hari tu tiba-tiba I rasa sakit gigi, kena terus makan Lingzi high dose kan. Tiba-tiba hari tu husband I sakit tengkuk pun kena terus makan Lingzi. Tak boleh nak tunggu kan, time nak sakit tu baru nak pergi order pula hari Jumaat, hari Isnin baru nak proses, hari Selasa baru sampai. Dah pingsan dah agaknya kalau kita sakit teruk kan. So perlu sentiasa ada, kalau kita dah tahu tentang Lingzi kan, so perlu ada Lingzi sentiasa dalam rumah, okay, untuk emergency, dan juga perlu amalkan setiap hari untuk penjagaan kesihatan. Okay, nanti Sophie masuk ke? Tak masuk lagi Dia tengah ni kot. Dia tengah tak habis lagi dia punya maintenance punya ni. Ni dia nampak ni. Tapi dia kata dia takut lambat. Pasal dia this time dia ada kena buat discussion, maintenance meeting. So tak apalah. Tak apa. Okay, so apa lagi tadi so tentang makanan sekarang lah. Itu makanan sekarang. Kalau ada yang macam, yelah, kadang-kadang kita tak pernah jumpa orang yang luar daripada circle kita tak boleh nak imagine kan. Mungkin kita kata, alah, nak buat macam mana, kita tak boleh nak elak daripada pemakanan. Betul, kita tak boleh nak elak 100% makanan yang tak ada proses food langsung dalam keadaan sekarang ni kan. Saya rasa lah, itulah macam ayah mungkin tak boleh nak elakkan lah kan, sebab kadang-kadang kita nak juga makan benda-benda yang sebenarnya tak boleh nak makan tu. So kita kena tahu macam mana nak keluarkan daripada sistem badan kita. Okay, kita kena alert. Kalau kita makan sesuatu tu macam masih sakit perut, macam memang benda tak elok kan. So kena cepat-cepat keluarkan daripada badan kita. Kalau kita katakanlah hari ni macam malas nak masak, nak makan Maggi lah. Okay, makan Maggi, and then lepas tu makan Lingzi lebih sikit, and then minum air banyak, makan buah dan sebagainya. So kita kena jadi lebih peka pasal benda ni. Kalau dulu ayah kalau sakit kepala, I jenis yang tak makan Panadol. I memang tak makan Panadol pun. Even demam pun dulu memang jenis tak suka makan Panadol, I just biar saja. Tapi kalau dulu sakit kepala, okey, sakit kepala letak minyak cakapak sampai lega, okey lah. Sakit kepala lagi, letak lagi minyak cakapak. Tapi sekarang kita dah ada ilmu kan. So kita tahu kalau sakit kepala ni kita check, kita dah membuang ke belum hari semalam, dah membuang ke belum. Kalau belum, minum air banyak, makan buah banyak. Dah membuang tapi masih sakit kepala, kita tahu shiatsu, kita masak shiatsu point. Okay, sakit kepala lagi tapi dah shiatsu apa semua, dan kita cuba ikhtiar cara lain pula, senaman dan sebagainya untuk baik pulih. Sebab kalau kita sakit tu maksudnya ada benda yang tak elok dalam badan kan.
Kalau orang tak macam still rasa betul ke kalau kita jaga pemakanan ni kita memang tak jatuh sakit. So I nak sharekan lah, mungkin I pernah share sebelum ni. Kenapa I percaya sangat benda ni ialah sebab arwah Atuk Ayah. Arwah Atuk Ayah dulu dia meninggal dalam keadaan yang dia memang tak ada sakit. Dia memang hidup, kerja, tua, dan sebelum dia meninggal tu beberapa tahun tu dia macam, yelah orang kata kalau orang dah tua dia akan jadi macam budak-budak balik kan, dia akan macam cycle balik kan. So dia jadi macam lupa-lupa sikit lah. Lupa-lupa dia tu bukannya macam lupa-lupa apa, dia ingat balik cerita-cerita lama, okay. Dia tapi dia jenis yang memang jaga amal dia lah kan, amalan orang-orang dulu kan. So dia memang jaga solat walaupun dia dah tak berapa nak ingat sangat, tapi dia sangat-sangat ingat waktu solat. Kadang-kadang terlebih ingat. Baru je habis solat, lepas tu dia nak solat lagi. Dia kata dia rasa tak solat lagi lah, padahal baru je habis solat tu. Kita apa, kita layankan aja. Dan cuma di waktu tua dia tu, dia cuma tak kuat sangat lah kaki dia. Okey, tak kuat sangat kaki dia, dia banyak duduk dekat atas wheelchair. Dia tak bedridden dia tak bedridden. Dia hanya tak kuat kaki. Dia boleh kalau dia pegang sesuatu, kadang dia boleh berdiri sekejap. Tapi dia tak kuat lah. Sebab masa dia meninggal tu pun umur dia dalam favorite makanan dia adalah makanan masak lemak, mak saya cakap. Okay, makan masak lemak. Orang kata jangan makan santan banyak lah apa benda kan. Dia almost every day dia memang itu favorite makanan dia. Tapi satu, dia jaga waktu makan. Okay, sorry. Umur arwah masa meninggal lebih 100 tahun. Orang zaman dulu kan dalam IC dia macam tak betul sangat kan. Dalam IC dia macam awal kan dia macam lewat kan. So umur dia sebenarnya adalah lebih tua daripada dalam IC dia lah. So yang kita tahu lebih 100 tahun, 105, 109 macam tu. Dan masa meninggal tak ada apa-apa penyakit kronik. Okay, paling-paling pun dia just demam-demam sikit je. Every time pergi klinik, doktor tu cakap, Atuk makan apa ni? Atuk makan apa ni? Kenapa tak ada apa-apa? Dia check semua okey, Alhamdulillah. Dia memang jaga waktu makan. Daripada muda memang jaga waktu makan. Jaga amal ibadat dia. Dan juga dia sebenarnya pada umur dia 70 lebih, dia pernah accident motor dan patah tulang. Okay, dia pernah duduk wheelchair. Sebenarnya wheelchair kat rumah tu masa dia sakit tu lah, masa dia patah kaki tu kan. So tapi lepas tu dia recover. Dia suka ambil petua-petua orang dulu, dia suka amalkan. Dan juga masa dia patah kaki tu dia selalu jalan atas embun rumput pagi-pagi. Dia memang buat semangat benda tu dan dia memang buat. Okay, tapi selain daripada tu, of course lah zaman dulu tak ada McDonald's, tak ada KFC. Dia memang duduk dekat kampung saja dan dia memang tak ada makan all the processed food. Dan Alhamdulillah memang masa dia meninggal pun kadang-kadang okey je macam biasa. Dia tidur, orang ingat dia ada lain tapi dah tak ada kan. So memang tak ada kesakitan, kesengsaraan masa dia di hari tua dia. Memang yang kita yang menjaga dia pun mudah lah saya rasa kan. Dia, every time kita ziarah dia pun okey. Bila dia dah umur 100 lebih tu, dia dah tak pakai specs dah. Dia boleh baca surat khabar Jawi tu dia boleh baca. Okey. Masya Allah, memang hebat lah. So itulah sebab itulah saya percaya sangat-sangat yang memang kalau kita jaga pun makanan kita, jaga lifestyle kita, memang kita tak perlu ada penyakit pun sebenarnya kan. Tak ada duduk hospital ke, tak ada. Dia hari tua dia kita just jaga saja makan minum dia, make sure makan minum dia mesti on time. Dia garang dia dulu guru besar. Okay, garang kena makan on time, apa semua terjaga. Okay, lepas tu dia nak baca surat khabar. Tu je lah hari-hari dia di hujung-hujung usia dia, dan tak menyusahkan langsung dia jaga arwah. Memang best lah. Okay, so berbalik kepada topik kita tadi tu, memanglah kalau kita nak harapkan jaga pemakanan saja memang tak boleh.
Kita tak boleh makanlah YKK sekalipun, tak boleh lepas makan YKK terus duduk tidur, tak boleh. Okay, kita kena semua tu kena seimbang. Okay, kena jaga makanan, kena exercise, jaga lifestyle, jaga tidur, jangan merokok. Okay, dan juga kita kena jaga minda kita punya health. Disiplin diri betul. Kita kena jaga minda, jangan stres, dan juga secara spiritualnya kita kena berfikiran positif dan sebagainya. Kita kena itulah, iman tu kena kuat lah kata orang kan. Okay, so itu saja from Ayah. Ada siapa-siapa nak tambah tak? Nanti nak tambah? Okay, sorry. Assalamualaikum. Tadi masa saya kat luar, saya punya phone putus bateri tau. So I missed some parts of your punya discussion. Tadi yang I dapat, tadi Ita cakap pasal exercise, lepas tu Ayah cakap pasal tidur, right? And apa lagi? Pemakanan kan? Cuma saya nak mention. Apa dia? Ini topik selain dapat jaga makanan lah kan. Makanan. Okay. Makanan jangan makan processed food dan seterusnya kan. Did you mention about makanan kena macam Nabi buat kan? Maknanya makan sikit, jangan sampai kenyang. Kunyah banyak kali. Sebab kunyah tu banyak kali, bila kita kunyah banyak kali, sebenarnya kita punya digestion dah start dalam mulut dah. In fact, digestion start pada tangan. Dekat telapak tangan ada enzim. Kadang-kadang orang-orang moden kan suka makan pakai sudu, pakai garpu kan. Dia orang dah miss that part already. Pasal dekat proven by science, di tapak tangan kita dah ada enzim. Dah bantu dah digestion kat situ. And lepas tu bila you makan, you kunyah banyak-banyak, kunyah lama-lama, kita punya saliva ada enzim semua kat situ pun lagi help lagi digestion. Do you know, I tahu ni because I know someone who has thyroid. Bila kita makan laju sangat, tak cukup kunyah, laju kita telan kan. Kita punya brain belum sempat hantar message kepada perut kita yang kita kenyang tau. So orang yang makan laju, tak kunyah betul-betul, dia sentiasa rasa lapar. So dia makan banyak tapi dia lapar. Dia makan banyak, dia lapar. So end up dia makan banyak and yet perut dia lapar. That's why you supposed to kunyah sampai enzim tu sampai okay. Ada baca somewhere in a research, scientific research. You nak tahu kalau kita baca kadang-kadang dia cakap sunnah Nabi kunyah 41 times ke tu kan. Dia nak tak tahu sahih tak sahih, so I tak nak quote that one. Tapi memang Nabi pun suruh kunyah banyak kali. Buat 41 times saya tak tahu. Tapi according to science also, kalau you nak tahu you kunyah tu dah cukup ke tak, tekstur makanan dalam kita punya mulut tu dah jadi macam baby food. You know, the sayur tu dah hancur, macam kita dah blend, barulah actually the enzyme kat saliva tu dah dapat cover most of the surface of the makanan. Barulah bila tiba kat perut you taklah penat sangat nak hadam. Okay, yang ni kunyah banyak kali. Satu, makan dengan tangan. Kedua, jangan tadi you mention about yang apa ni, jangan minum air juga banyak-banyak kan. Sebelum makan jangan minum air banyak sangat, jangan minum air banyak. Selepas makan juga, because the air nanti dah cakap dah? Tak cakap. Dah cakap. Okay. It's good that kita jangan minum air banyak sebelum dan selepas kan. Yang kita cakap jangan sulam air dengan makanan. Because apa? Bila kita minum air banyak, air tu akan melarutkan dan enzim dan asid dalam kita punya perut. Dalam perut kita ada enzim dan asid yang bantu dalam digestion juga. So you makan, if you minum too much water at that time, air tu akan dilutekan enzim and the acid. So that will affect digestion. So most people selalunya ada masalah GERD ke gastric. You nampak tak? Some people dia kena makan air kat tepi. Makan nasi, minum air. Makan nasi, minum air. Makan nasi, minum air. So dia tak, kita punya stomach acid tak dapat bekerja dengan baik. Okay? Satu. Yang kedua, actually tak elok kita makan late at night because digestion stops bila kita tidur. So if you makan and kejap lagi you tidur, digestion dah stop dah. Makanan tu dalam perut kan akan menapai. Macam itulah orang yang selalu ada masalah perut. Dia lepas makan malam, belum cukup masa dia dah tidur. So food tu tak digest, food tu akan menapai. So that's why dia akan banyak angin. So actually kalau boleh, the last meal of the day is actually 8 o'clock, 8, 7 macam tu. Tapi that is why kita punya habit tadi berkait-kait.
Bila kita tidur lambat, okay, orang zaman sekarang punya lifestyle memang selalu tidur lambat kan? Kerja ke, game ke, belajar ke, apa-apa tidur lambat. So when you tidur lambat, perut kita lapar. So you tend to eat more. Malam tu patutnya malam tak makan kan? You malam you makan because you stay up and you lapar. So dah dua benda dah you langgar, tidur lambat and makan lagi. Okay? So lepas tu in the end, and then when you tidur, why you kena tidur awal? Because our body produces hormone untuk membaikkan badan kita daripada penyakit seperti melatonin. There's another one sekarang yang betul apa lah? Melatonin is something. Dia membantu kita punya cells recover from penyakit. Melatonin production starts at about 9:30 and end at about 4. So kalau kita pun dah tidur at 2 o'clock misalnya kan, melatonin time tinggal 2 jam saja. Kalau you tidur at 4 lagi worse. So that's why best kali tidur at about 9:30 or 10. So masa tu ada melatonin production. So tidur kan jaga. Okay, lagi satu tadi I nak mention juga pasal pemakanan ni, sebab ni kita tak pernah mention before. The cooking utensils yang kita guna, kita tak aware cooking utensils kita guna sebenarnya ada banyak yang berbahaya, especially kalau ikut pada zaman dulu punya style, especially aluminium. Aluminium is tak elok because when aluminium is heated, dia akan release sesuatu yang poisonous. So that lama-lama one of the punca of Alzheimer dengan nyanyuk kan datang daripada cooking utensils aluminium. And most cooking utensils kita guna ialah aluminium. Why? Because it's cheaper. Kan? And nombor dua dia tak ada hangus-hangus macam stainless steel ke. Stainless steel is okay, tapi aluminium is tak elok. And lagi satu benda yang most household susah nak tak ada sekarang ialah microwave kan. So microwave sebenarnya tak elok because can you imagine food yang supposed to masak within a few hours, masak within a few minutes. So the chemical structure of the food jadi tak elok untuk kita, it's unnatural. So okay, dah tu lah nak mention. So, Sophie dah masuk tu. Sophie nak cakap sesuatu, Sophie? Pasal proses food. Okay, Assalamualaikum semua. Minta maaf. Saya lambat sikit sebab saya ada saya chair meeting untuk maintenance. Biasanya setiap hari petang lah. Jadi saya kadang minta maaf sangat-sangat. Tak apa. Kerja kan? Okay, kalau macam yang Puan Ayah ada suggest dengan Puan Lina, okay, actually yang saya nak sentuh lebih pada stress management lah. Okay, biasanya kalau selain jaga makanan, kita kena jaga juga pengurusan stres kita. Dari segi kita punya mood lah actually. Biasanya kalau stres ni dia akan mendatangkan negative hormone lah. Kalau kita dalam keadaan happy, which is kita dalam good condition, that's why kita perlu selalu positive thinking. So kita nak generate 3 hormon. Bila kita happy, kita akan ada generate 3 hormon pada kita. Dopamin, serotonin dengan endorphin. Okay, kalau dopamin ni biasanya untuk rasa selesa, tenang, happy. Lepas tu kalau yang serotonin tu kita nak reduce kita punya depression, ketegangan. Kalau endorphin ni dia lebih kepada happy dan untuk reduce physical pain, kesakitan fizikal lah. Biasanya kalau sebab tu kita digalakkan kita jaga makanan kita juga dan perlu ada exercise. Exercise tu yang generate juga endorphin, benda-benda hormon yang good hormon ni untuk body kita. That's the good thing lah untuk stress management. Dan biasanya honestly lah, saya bekerja makan gaji ni memang agak stress which is we need to really manage kita punya stress. Sebab tu bila weekend saya akan try untuk spend time dengan family. And then kalau the good thing sepatutnya daily basis after kerja tu saya kena exercise, tapi biasanya tak sempat, memang tak sempat. Kalau saya travel daripada Kuantan, saya punya tempat kerja Gebeng, memang almost 40 minutes lah pergi. To and fro tu dah dekat sejam lebih. Jadi kita akan habis masa, last kali balik sampai dah maghrib, tak sempat exercise. So biasanya saya spend untuk weekend. Saya really stress biasanya melalui sukan lah. That's the good yang kita boleh manage kita punya kesihatan. That's sharing from saya lah. Okay, thank you. Okey, betul. Okay, terima kasih Encik Sophie. Sama juga macam tadi kan, saya kata stres ni adalah sesuatu benda yang kita tak boleh nak elakkan.
Okay, mustahil ada seorang manusia yang hidup dia tak ada stres langsung. Okay, yang penting ialah macam mana untuk menguruskan stres tersebut. Stress also can cause inflammation. Kata Tina dan juga I repeat tadi, stres juga boleh menurunkan kadar oksigen badan dan juga boleh menghappykan sel-sel kanser yang ada dalam badan. So kalau orang tengah ada kanser, memang sebenarnya tak boleh stres langsung. Okay, dan mungkin saya boleh highlightkan sikit juga kenapa kenapa susahlah untuk orang kanser tak stres. Ongoing stress and ongoing inflammation tu jadi penyakit. Okay, so kenapa kebanyakan orang kanser biasanya memang mengalami stres yang tinggi ya. Contohnya kita selalu dengar orang yang ada kanser ni, ciri antara ya ciri-ciri orang yang ada kanser ni, dia macam orang OCD lah. Orang OCD ni sebenarnya dia sangat-sangat stres. Rasanya macam almost setiap masa dia stres. Dia nampak jalan bengkak-bengkok, dia dah stres. Dia nampak garisan tak lurus, dia dah stres. Dia nampak pinggan susun tu gap dia tak sama, dia dah stres. Okay, so bila stres kat benda-benda yang remeh-remeh ni dan secara konsisten, continuous stres je kan. Macam dulu Diamond Najib pernah cakap, bila badan kita stres, kita perlu stres ya. Bila badan kita stres, kita punya macam seolah-olah CPU, PC itu dalam keadaan yang 100% dia punya level tu. Okay, so macam kalau kita terkejut dengan sesuatu kan, kita stres lah, kita punya apa? CPU dah. Nanti tutup mic tu nanti, ya Allah. Bila kita stres kan, tiba-tiba kita punya CPU dalam badan kita ternaik lah. Okay, so kita perlu stres bila kita terkejut. Okay, kita macam cemas, kita stres. Tapi imagine kalau kita tu stres, tapi sepanjang masa kita punya CPU tu high je kan, high percent dia. So itu yang lama-lama jadi penyakit. So kita tak boleh stres sentiasa. Okay, kita kena tahu macam mana nak control stres. Anak tumpahkan air, relax lah, ambil kain lah, betul tak? Tak payah stresnya air tumpah kan. Ada setengah orang memang macam tu. Ada setengah orang yang dia memang selalu berfikiran negatif. Okay, so kita kena jika kita adalah orang yang seperti itu, kita kena sedarlah itu adalah sebenarnya benda yang kita kena control. Itu kita sendiri yang boleh control benda tu kan. So sama juga dengan benda lain, kita boleh control, kita control. Kalau yang tak boleh control, kita let go saja. Okay, so ada siapa-siapa nak tambah tak? Nanti Kamalia nak tambah apa-apa? Kamalia? Aunty nak tanya Aunty Nina, kalau dia biasa pernah dengar tak orang kata melatonin tu boleh ambil sebagai suplemen? Tapi tak tahulah, dia dengar macam tu je. Mungkin Aunty Nina pernah dengar ke? Ayah pernah dengar ke? Melatonin yang sepatutnya kita dapat from our body kan? Maksudnya macam pil hormon lah. Pil hormon je. Agaknya sebab dia orang kata tak apalah, kita lambat pun boleh ambil melatonin. Masya Allah kan. I tak pernah dengar, ni first time I dengar ni. Tapi memang I pernah dengar orang kata tak ada ke tablet yang macam malas lah nak makan nasi. Tak ada ke tablet tu kalau makan tu terus rasa kenyang macam makan nasi. Sampai macam tu manusia zaman sekarang ni punya PL kan. So I tak terkejut lah kalau nanti Kamalia kata ada macam tu. Sebab pil hormon pun ada kan. Orang kalau dia punya badan dia tak boleh nak menghasilkan hormon, boleh ambil suplemen hormon. So Aunty Nina ada lagi ke kat situ? Aunty pernah dengar ke? Dah hilang lah Aunty. Dia tutup lah tu. Dah tutup. So mungkin nanti I check on that lah. Kalau ada kita boleh share next time. So itu benda baru juga. Tapi memang macam tak mustahil lah bunyi dia, betul tak? Kan? Itu pun baru dengar juga tu. Macam orang kata dia tak kisahlah dia nak hidup macam mana cara, kalau kurang vitamin C dia makan je, kalau kurang ni dia makan je. Kalau ada pil kurang tidur, dia agaknya dia makan pil kurang tidur. Itulah dia melatonin tu kan agaknya. Subhanallah, macam-macam kan. Dia nak tanya sikit ayah. Kita share dekat sini lah macam mana ada satu masa dulu yang berasas dia cakap macam ni, satu masalah dululah. Dia kata mercury masuk dalam
darah. Macam mana boleh jadi macam itu? Mercury itu kan satu benda asing yang sangat bahaya. Makanan apa yang ada mengandungi mercury sebenarnya? Makanan yang ada mercury, yang I tahu, yang pernah dengar dalam radio IKIM, suplemen yang memutihkan tu ada bahan mercury. Suplemen yang menjanjikan boleh memutihkan biasanya ada memutihkan kulit. Sama ada dia disapu secara luaran ataupun dia suplemen makan. Sebabnya mercury ni dia boleh macam kurangkan pigmen gelap tu kat muka. So dia putihkan. Tapi satu ialah mercury tu memang sangat-sangat bahaya. Okay, memang ada banyak side effects. Ni dalam radio IKIM dia cakap ada banyak side effects, ada boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Lagi satu ialah bila dikurangkan pigmen hitam pada kulit tu, sebenarnya pigmen hitam pada kulit tu adalah satu protection daripada kulit kita daripada sinar matahari yang berbahaya. Kalau kita tengok dengar sharing daripada nutritionist kita dulu pasal aquasens dengan sunblock, sebenarnya cahaya matahari tu ada satu, biasanya sunblock dia hanya protect. Dia ada buat pantulan, kalau pakai sunblock kat luar dia ada pantulan, tapi ada juga sipi-sipi yang masuk juga, penetrate kat dalam kulit. Itu yang sebenarnya bahaya yang boleh menyebabkan kanser kulit. So pigmen tu yang menyebabkan kulit kita nampak gelap sikit bila terkena pancaran matahari tu sebenarnya adalah perlu untuk protect kulit kita. Tapi kalau dah ambil mercury tu yang boleh menghilangkan pigmen tu, dah tak ada protection lah dekat kulit kita. Bila kena matahari tu macam pinkish, nampak macam Korea kan, macam lawa lah orang kononnya kan. Tapi sebenarnya maksudnya kulit kita sebenarnya terdedah lah pada bahaya sinar UV tu. So yang saya tahu bahan yang ada mercury, makanan ada mercury, suplemen yang ada menjamin memutihkan kulit. Ataupun yang baru-baru ni ada juga dengar daripada makanan laut kot, makanan laut yang dah tercemar ke. Betul ke saya cakap? Nanti Kamalia betul ke kata? Kadang-kadang ada ikan. Aku pernah dengar juga macam ada mercury dalam some fish kot. Tapi tak ingat, mungkin ikan yang besar katnya. Tapi kita kena check juga. Possibility tu ada. Ya, actually dulu kan kita punya vitamin kan mula kita punya sumber kan kita guna deep sea marine fish. Ingat tak? Mula-mula. Yes. Lepas tu kan kita berhentikan because susah nak cari laut yang uncontaminated. Sebab most of the sea sekarang memang ada mercury. Even salmon. Salmon is supposed to be a health fish. We used to take salmon dulu every day tau. Tapi then we found out that salmon in the Norwegian seas ke kat mana-mana pun memang laut tu sekarang susah nak cari yang tak ada mercury. Lagi satu, since you mention mercury also found dalam tampalan gigi kan. Tampalan gigi yang warna yang zaman dulu kan dia pakai tampal gigi warna apa tu? Silver ke? That's mercury. Okay, So sekarang dah tak ada. Tapi yang orang dah terpasang dalam gigi tu, some people do treatment. Yeah, because dia release vapors bila dia kena heat kan. So those some of the zaman dulu memang mercury saja. Sekarang je orang dah pasal orang dah peka about health, dia dah tak pakai kan mercury. Tadi nanti Kamalia tadi dengar tak? Tak dengar. Oh, Saya tak makan. Tapi apa? I biasa dengar dia orang kata melatonin tu kalau you tidur lambat pun tak apa because you can take in the form of supplement. Oh ya. You pernah dengar kan? Tahu, I know because if you Google pun memang melatonin is available dalam botol, dalam bentuk kapsul ke dalam bentuk tablet semua kan. Di dalam bentuk tu semua. Cumanya as we know, okay, this is not going to be bukan I bukan expert, tapi I still go back to the basics sebab benda semua kena natural. So kalau benda tu tak natural, melatonin is supposed to be the form of hormone yang badan kita release and it's available in tablet and pills. So tak tahu macam mana dia buat tu sebenarnya. And also kita dah belajar apa-apa yang sintetik, yang man-made, mesti dia akan membebankan kidney dengan liver. Kan? Contohnya, since tadi Sophie mention dopamine is available for people who want to go high. So maknanya faham tak? So that's not the natural one. Dia want to process and dia orang pergi abuse. So
benda-benda yang sintetik ni boleh kita abuse untuk mendapat efek yang tak elok. Memang melatonin memang I tengok memang boleh beli. I don't think it's good lah. So, dia promote tablet Even dia cakap kata, okay, since melatonin dah ada, you can tidur lambat. Kan? Itu sendiri dah bukan fitrah, right? Betul. Benar. So ikut fitrah kita memang tidur awal. So takkanlah kita nak substitute tidur lambat so we can take something to So I also interestingly I found out also orang-orang kerja dekat Petronas, sorry Cik Sophie, bukan awak. Ada orang kerja kat Petronas, dia ni I kenal personally. Dia punya working hours 4 days in a row, waking hours, lepas tu tidur 4 days. Maknanya 4 hari cuti, 4 hari jaga. Because itu cara tau. I don't know apa dia buat. Dia technician dekat oil and gas plant ke apa tak. So dia tidur straight, kerja 4 days straight, lepas tu tidur 4 days. Betul tak Sophie? Pernah dengar tak benda ni? Betul nasi tempat lain pun ada. Betul. Dia actually yang tak balik-balik tau. Tak balik untuk shift. Untuk shift punya personal biasa gitu, dia ada 4 hari bekerja, 4 hari off, ataupun dalam 4 hari pun dia ada rotation, 2 hari siang, 2 hari malam. So kita punya cycle of tidur tu memang akan jadi tunggang balik lah. Kita akan siang berjaga, malam berjaga, siang tidur. Itu yang sebenarnya lagi teruk lah. So itu masa tu I tanya tau. I tanya because kita ni sibuk sangat cerita pasal tidur in the right time kan. So cik, macam mana you all tidur time yang tak natural macam tu kan? Badannya mesti badannya nak produce melatonin kalau you tidur waktu yang tak sepatut tidur. So these people, their office tu is in like a cabin. Cabin tu tak ada tingkap tau. Tak ada tingkap, tak ada light dari luar. So sebenarnya you tak tahu luar tu siang ke malam. Cumanya dia main dengan temperature of the room, dengan the light of the room. So you tipu your body lah. So your body ingat malam, nanti hopefully your body keluarkan melatonin and then you tidur. Sebenarnya tak, kat luar kadang-kadang bukan malam tau. So orang tidur dalam bilik kabin ni, kadang-kadang memang dia dah train lah. Okay malam so tidur, suhu malam, and then hoping that it produce. To me, all that is tak natural kan? Tapi apa nak buat? Itu nature of their work. Tu kan? Itu nature of their work, dia cannot lari pada situ. Boleh lari dari situ, InsyaAllah. Masa tak boleh lari pula, Allah banyak kita lari. Buatlah suami boleh tidur betul. So because memang kadang-kadang you come across people who cakap, your work tak boleh macam tu, it's not natural. Habis kata bila macam mana? Because I kena hidup kan. Tapi macam mana hidup tu hati kan. Sorry lah. So this other thing, itulah nama dia work hazards. Betul tak? Job hazards. Banyak lah boleh. Awak tahu tak, tapi kadang-kadang orang makan lazy banyak pun, kalau dia bertahun-tahun lawan fitrah, lazy ni bukan magic. No, ada orang kata tak apalah, sekarang kita boleh pergi kat mana-mana, COVID mana-mana kan, kita ada produk suampu, boleh ganti. Boleh. Tapi you makan apa? Minum kopi yang teh. Takkanlah boleh lawan COVID yang berat-berat tu. Kalau betul-betul nak lawan COVID yang berat-berat, makanlah YK2, YKB banyak. Ada boleh kot. Itu pun kita tak garanti. We never guarantee that Lindsay can protect you from everything, no? Lindsay bukan magic. It takes your effort also to jaga you makan, tidur, minum semua tu. Kalau you hentam segala KFC, tidur lambat-lambat, semua sekali. Macam mana kan? Kena jaga. Kena make proactive effort tu jaga diri masing-masing. Jangan fikir dah makan Lindsay banyak, you boleh buat apa-apa you suka. Okay? Betul. Okay. Takutlah. Okay. Betul apa yang Dina cakap semua. Okay, so benda baru lah belajar ni. Ada orang kata sebenarnya, ada orang kata kita tidur malam tu bukan setakat nak melatonin tu saja kan. Sebenarnya banyak benda kita buat cell repair waktu tidur dan sebagainya. So kalau orang yang betul-betul faham, dia faham lah. Okay. Yelah, of course lah macam kita dengar macam tak logik. So mungkin ada orang yang mungkin perlukan sangat the tablet, mungkin dia tak tahulah, Allah Alam. Okay. Tapi kalau orang yang makan ubat hospital pun, dia ada makan untuk malam, makan untuk siang, sebab untuk malam tu apa ni macam kolesterol tu dia akan bergerak aktif pada waktu malam. So kena waktu malam. So fitrah tu memang tak boleh lawan, betul tak? So ubat kolesterol kena makan waktu malam? Ya betul. Siang tak boleh. Statin
tak ingat lah apa. Tapi buat Ya, kolesterol lah. kalau buat statin semua makan malam sebelum tidur. Ya betul. Sebab masa tu kan benda tu akan bertindak pada kita punya dalam darah lah. Jadi fitrahnya memang kena tidur juga waktu lah. Jadi ikhtiar. InsyaAllah lah. Maksudnya doktor dah bagi ubat tu dah betul dah, tapi kalau kita makan ubat doktor tapi tak tidur pula tak Ubat doktor kasi ubat tu tak betul. Rasa betul pula. Yelah. Betul. Yelah, in a way lah, mengikut doktor punya cara tu dah betul lah sepatutnya. Okay, so ada apa lagi nak tambah? Okay, Ada apa semua lagi nak tanya, nak tambah? nak tanya, tak puas hati ke? Okay. Ada? Oh ya, by the way, sebelum you orang tutup InsyaAllah malam ni saya akan jumpa Mas Ayu dengan ibunya mungkin untuk cerita marketing plan, okay, from the basics. So sesiapa yang ada expert, kalau sudah expert tak payah ajar, nanti sesiapa nak masuk silalah okay? Okay. Plan sesuatu ke apa? Bukan, marketing plan. Marketing plan Malam ni atas ke kat sana? Sesiapa yang nak boleh lah pukul 8.30 lepas isyak. Okay? Okay, insyaAllah. Okay, so thank you very much untuk semua speaker-speaker yang ada hari ni. InsyaAllah kita akan macam biasa continue kita punya session ni hari Isnin. I test dulu link ni, tengok macam mana dia punya recording. Kalau okay, nanti kita continue dengan link ni je lah kot, insyaAllah. Okay, nanti I akan update. Jom kita ambil gambar sekejap. Ada boleh on camera tak semua orang? Dia paling protein. Aku pun ni. Okay. Tak ada apa-apa ni. Ada chat ni. Orang tua suka protein Tak ada gambar. Dah. Let me just tutup apa background. Okay, so kita ambil gambar satu smile. Okay. Right, thank you very much semua. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat Raya. Assalamualaikum. Selamat Selamat Raya. maaf ni. Sekarang saya Raya pula. Aduh.